sedikit sesi kita penuhi dengan sesi tazkirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraka nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amullah wa nafahakamullah tawakkaltu ala Allahi masya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jadi kita berjumpa lagi dalam sesi majlis tazkirah tawajuh, yang mana pengisian dan pencerahan sedikit ilmu tasawuf lah. Sedikit pencerahan tentang apa yang kita buat, apa yang kita amalkan. Jadi supaya tak teraba-aba lah. Tengah-tengah tu dia tawajuh je, ada sesi tempat tu dia makan-makan balik. Jadi kesian je kepada murid yang duduk dalam majlis begitu kan, dia tak tahu apa dia buat. Jadi dia berzikir, dia kata dia balik, dia tak ada pencerahan. Jadi kita tak nak lah kejadian begitu, setengah berlaku lah, setengah yang teman dapat pengalaman teman sendiri lah. Banyak pengalaman teman, kesian lah kan. Jadi dalam konteks ini, siapa yang student, teman yang ni, teman cuba bantulah apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, apa yang kita terapkan dalam amalan khususiyah ni, kita faham. Faham tu kata setengah syekh kan. Faham dan jelas. Faham melalui akal, akliyah. Faham melalui nurani, cahaya hati kan. Jadi kita tak naklah tuan-tuan beramal, apa yang aku dapat ni, apa yang aku buat ni. Jadi kita tak nak. Jadi dalam untuk kali ni pernah teman buat pencerahan tajuk ni lah. Tahun tak silap teman, tahun 2015 paperwork ni kan, kita buat kertas kerja sedikit. Jadi tajuk pengisian insya-Allah hari ni ialah fasa-fasa maratib, maknanya fasa-fasa tingkatan di dalam zikir tawajuh. Sebagaimana untuk pencerahan tuan-tuan yang baru sampai ya. Zikir khusus yang tuan-tuan buat tu adalah merupakan zikir tawajuh. Tawajuh tu kan makna menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tahu sebut je, tuan-tuan kena tahu makna yang dia tahu kerja buat dia. Jadi tawajuh tu menghadapkan hati sepenuh jiwa. Bukan separuh-separuh, bukan sekerat jalan, bukan sekejap-sekejap. Jadi sepenuh jiwa. Jadi nak didik keadaan tu memerlukan latihan, riadah. Memerlukan latihan dan riadah supaya zikrullah kita berjalan daimun. Daimun tu berkekalan. Tak kira lah tuan-tuan tengah kerja, tengah bawa kereta, tengah bawa kapal terbang, tengah bawa lori. Semua berjalan ingatan tu kepada Allah. Jadi melihat kepada keadaan tu, tuan-tuan dalam mana Al-Quran menyebut, dalam satu pertemuan kita dengan ruh dengan Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, selalu dalam kitab tasawuf menyebut pengertian makna kan. Adakah ini aku Tuhan kamu? Adakah aku Tuhan kamu? Bahkan kami mengaku. Maknanya ruh yang mengenal Allah tu kata bahkan. Kata bahkan qalu bala syahidna. Syahidna tu bahkan kami menyaksikan. Jadi tuan-tuan dulu telah mengaku bahawa Allah tu Tuhan. Jadi macam mana kita sekarang ni sampai ke dunia boleh lalai? Kita faham lah kan, dengan nafsunya, dengan bentuk godaan duniawinya, kehidupan kita basyariah, syahwat, makan, minum. Jadi kita lalai, cari kerja, cari duit, kita lalai. Sedangkan pengakuan rohani dengan Allah Ta'ala tadi tu berlaku dalam alam azali kan, mana sebelum kelahiran manusia. Jalan jamak, arwah jamak dalam bentuk jamak tu maknanya berhimpun kan. Jadi berlaku tu. Jadi kita nak bahawa untuk kita refresh balik diri kita supaya jangan jadi orang yang lupa.
penyaksian itu telah berlaku kan. Jadi kita melihat bila kita gali dengan jalan ni, jalan arifillah ni, dengan mata pelajaran zikir, dengan mata pelajaran apa nama tu murakabahnya, insya-Allah kita akan kembali kepada pemahaman tahqiq waktu kita di alam azali tersebut. Berlakunya musyahadah. Dalam Al-Quran tersebut syahidna, menyaksikan. Jadi kita kembali kepada musyahadah. Jadi proses musyahadah ni bukan sembang-sembangnya. Memerlukan latihan riadah, amal ibadat kan. Memerlukan apa nama tu pengorbanan kan. Jadi selain daripada kita ibadat tu, kita nak membersihkan hati supaya dapat clearly balik menyaksikan sebagaimana dalam alam azali tersebut kan. Okey, jadi kita teruskan dengan pengisian ni. Peringkat yang mana fasa pertama, fasa mula bagi baju perjalanan ni dia ada permulaan kan. Jadi disebut peringkat fasa mula yakni mubtadi. Jadi dalam stage ini hati ini masih berada dalam keadaan hati berperang dengan bisikan-bisikan dan gangguan syaitan dan al-khannas. Serta dan nur zikrullah yang cuba dicetuskan di lataif qalbi. Mana tuan-tuan bila ada alamat amalan ni, bila nak memulakan zikir qalbi, zikir latifatul qalbi itu berperang antara bisikan dan gangguan. Berperang antara syaitan khannas dan nur zikrullah yang cuba dicetuskan di lataif qalbi. Mana bila buat tu rasa berat, sekejap okey, sekejap dengar bisikan, sekejap dengar lagu, sekejap dengar terbayang macam-macam. Ini semua orang alami. Masuk saya sendiri waktu mula-mula kan. Jadi maknanya umpama kata tu latifatul qalbi tu berada dalam umpama zon perang. Sekejap yang ni menang, sekejap ni kalah, sekejap syaitan menang, sekejap nur hati kita kalah, sekejap nur hati kita menang. Begitu keadaan ni. Yang mana dalam zon ni dikatakan zon merah lah, hati kita berada dalam zon merah. Itu keadaan maknanya nisbah mendekatkan faham. Okey, seterusnya berceramuk ingatannya dalam tawajuh itu, dalam jalan kita berzikir tu berceramuk. Maknanya saat-saat terbayang sana terbayang sini dan ingatan kurniaan yang telah dilaluinya bersimpang siur dengan lintasan al-khatir, terutamanya al-khatir syar dengan al-khatir yang ni khatir yang buruk-buruk. Khatir syar, khatir yang buruk-buruk, keraguan antara zon, syak dan was-was, berperang macam tu. Jadi kita tak nak kita ni berada dalam khatir syar. Berperang, sekejap yakin, sekejap tak yakin betul aku buat ni, betul amalan ni kan. Jadi kita tak mau itu. Itu maknanya bila kita buat tu teruskan saja berzikirullah. Bersimpang siur lintasan al-khatir, yakni khatir syar, khatir yang buruk-buruk. Okey. Tak ada umpama terbayang segala sesuatu yang tak ada nisbah kepada nur zikrullah. Banyak daripada anasir-anasir unsur-unsur ghairullah dan kelalaian. Ada banyak lebih kepada kelalaian. Dia tak dapat apa nama tu, bila menghujam kalimah Allah tu dia masih tak menetap. Masih tak menetap, bergoyang sana bergoyang sini. Hati dia masih dalam keadaan syak, zan dan was-was. Tetapi teruskan zikrullah, tak ada masalah sebab kata perang ni kan. Move on je. Kemudian tubuh badannya bercuaca panas, haba dan gesar, resah, gelisah. Itu keadaan cuaca badan. Dia cuaca hati itu membawa kepada cuaca tubuh. Dia ada relate, dia ada connection di antara keduanya. Bahasa body kata orang tu, bahasa tubuh membawa kepada keadaan hati kita. Bagaimana keadaan hati, condition hati kita. Kemudian jiwa dan fikiran tidak mencapai titik fokus. Memang tak capai. Saat-saat zikir tu dia rasa masuk ke qalbi. Saat-saat dia melayang pergi belah belah lain. Dia tak menetap. Dia masuk, dia rasa pelanting. Dia rasa macam umpama daun keladi kan. Berlaku. Tuan-tuan, memang ada berlaku. Sekejap lagi kita sembang ni. Bab ni. Kita boleh tanya. Jiwa dan fikiran tidak mencapai. Tak menyatu fokus dia kan. Kemudian berada di antara tenang dan gelisah. Berpindah-pindah hatinya antara dua hal keadaan tersebut. Melafazkan ismu zat, yakni Allah, Allah, tetapi tidak mampu menghadirkan makna, yakni maknawiyahnya daripada sifat-sifat kebesaran Allah. Sebut Allah, tapi tidak ada rasa haibah, jazbah. Sebab dalam Al-Quran menyebut
apabila orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergementarlah hatinya. Bukan kita rasa bergementar ketak ke, bukan. Gementar tu rasa haibah kebesaran Allah tu ternyata dia rasa di dadanya, di qalbinya, kan. Nanti kita tak mau bila sebut nama Allah, tuan-tuan tak berasa apa, sebut nama tu, sebut nama lain kereta Honda ke Proton, rasa sudu tu sama. Kita tak mau. Bila sebut nama Allah, kita dapat hadirkan makna. Bila sebut nama Allah, atau kita dengar kalimah Allah daripada orang lain, kita rasa energi dia, gementar hati tu berlaku. Kita nak tahu kita orang beriman tak beriman, dalam Al-Quran menyebut orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergementarlah hatinya. Kalau tuan-tuan sebut nama Allah pun tak ada berasa apa, hati-hatilah. Jaga-jagalah. Kita tak mau lagu peringkat tu, kan. Okey. Ketetapan zikrullah tidak mampu menetap bertahan lama pada masuknya titik latifatul qalbi yang terhunjam dalam kalimah ismuzat. Maka dia tidak memberi bekas lah kalimah Allah tu, sedangkan yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala, bukan selain daripada Allah. Kita hunjam, umpama kata batu lah. Tuan-tuan, kita kata kalau kita hati batu. Titik ayat tu setitik berterusan kita melekuk batu tu dengan ayat. Tu biasa kita tengok anasir alam yang Allah Ta'ala tunjukkan. Batu tu dekat sungai kalau menitik ayat tu berterusan, batu tu melekuk. Menunjukkan begitulah kaitan zikirullah kita. Jangan kita rasa cemuih, kita rasa tak maulah aku zikir tak jadi. Itu berlaku. Ini cerita zon fasa hati apa? Ramar mubtadi. Bagi tuan-tuan yang lama mungkin ada kesan dah, ada kesan, ada perubahan. Alhamdulillah, syukur. Cuma kita cerita setiap orang yang baru-baru ni memang begini keadaannya. Fasa katakan maratib itu tingkatan, kan. Maknanya ketingkatan hati dalam orang yang bersolek dalam beramal dengan zikir tawajuh ni, zikir al-khafi. Kita tak tentu zikir zahir, zikir jihad, nak bergerak badan, kita tak sentuh. Itu kata orang uslub masing-masing. Tidak ada pula kita teman anti ke orang berzikir kuat, tak ada. Sama dia punya sokongan kita meraihkan syiar Islam, kita tak kisah. Cuma dalam bab konteks dalam kitab Jarh Abi Naqsyabandi Khalidi, dia beza sikitlah. Kita bagi yang dah jazam dengan ni, dah ambil sanad jalan-jalan ni, dia akan merasai. Tapi jangan, tolong tuan-tuan, tuan-puan yang dah baru, jangan dok compare dengan jalan Arifin lain. Aku punya lagi best, aku punya. Bila bertemu dengan orang tarik lain, orang jalan Arifin lain, raikan. Tak waimah di tabligh ke, waimah di qadiriyah ke, waimah di naqsyabandiyah. Waimah dia Ahmadiyah ke, Syaziliyah ke, macam-macam lah jalan yang muktabar. Tuan-tuan jangan compare. Jumpa rai bagus. Kita tak mau permusuhan di antara satu orang baik, satu syahadah, kan. Tak payah, kita tak payah. Jangan buat perangai lagu tu, no. Okey. Kemudian masih dalam keadaan mengira-ngira tasbih pada tangan yang ditumpukan kepada mengira. Kadang-kadang dia bila dah baru tu dia nak target 5,000, contoh sehari semalam ke 500 ke, maksimum 5,000, kan. Dia dah fokus, aku nak biar keluar berapa ribu lah. Dia yang jadi sedikit tipu daya tu, dia fokus pada mengira. Mengira zikir berapa dah, 1,000, 2,000. Kita tak nak begitulah keadaan. Sedangkan sebenar hakikat tasbih tu adalah menggerakkan riadah untuk menggerakkan iradah kepada zikirullah, bukan untuk mengira, kan. Ada kawan yang tanya, Ustaz, saya guna tu kalkulit yang 2 nombor tu boleh tak? Dia kira nak nombor. Teman kata jalan sanad ni berdasarkan teman terima tasbih yang yang bulat-bulat tu yang 100. Jangan kita nak ubah kalkulit, kan. Sebab kita bukan nilai pada jumlah. Sedangkan jumlah tu adalah riadah supaya kita mencapai kecukupan. 5,000 tu dari segi penggalian orang ahli sufi mengatakan bahawa kalimah ismuzat di dalam Al-Quranul Karim, alif lam lam ha itu telah dikira oleh ulama mengandungi 5,000 kali disebut dalam Quran. Jadi kita meletakkan
apa nama tu, latihan riadah kita, nama Allah tu disebut 5,000 kali sehari semalam. Tak kira lah tuan-tuan, divide by, kata orang tu selepas solat subuh nak 1,000, selepas zuhur. Kalau boleh buat lagu tu boleh. Kemudian disambung antara subuh dengan zuhur tu, bawa kereta kita berzikir. Jadi sebenarnya 5,000 lebih tuan-tuan dapat. Lebih. Tengah bawa kereta teringat Allah. Sambung. Dia ada rahsia lagi pula bila tuan-tuan dah nak ambil tarjih atau nak bersolok, dia ada konteks lain pula. Daripada zikir yang berkalam akan berubah zikir yang bercuacanya tiada berkalam, tiada berharfiah lagi, tidak hurufiah. Itu dia dah masuk ke zikir stage lain lah. Okay, kita ambil masa lagi 15 minit. Kemudian, okey. Yang ini masih dalam keadaan mengira, tasbih dan pada tangan ataupun terlalu ditumpukan kepada mengira dan bukannya berzikirullah. Okay, maratib ataupun tingkatan ini dikenali dengan peringkat mujahadah, iaitu perjuangan. Dia masih lagi berperang, berusaha lah, mujahadah tu berusaha. Pada tingkatan ini umpama besi keras yang hitam dibakar, yakni zulumat nafsu dibakar akan segala unsur-unsur yang cemar yang terdiri daripada anasir-anasir ciri-ciri nafsu amarah. Bila dia dalam tu, dia berusaha untuk membakar zulmat. Zulmat dia banyak lah. Kalau sifat mazmumah ada 10 lebih kurang kan. Syaratul kalam, suka pada berjidal, bergaduh, berperang mulut lah. Al-ghadab, pemarah sangat. Pemarah ni boleh marah, tapi tara mana marah kita kan. Dalam bentuk yang hak kan. Sangat seorang guru, cikgu mentadbiah anak murid kan. Kalau murid dia buat lebih kurang, kita tak apa. Lalah, apa jadi kan. Ghadab tu perlu, tetapi jangan saratul ghadab, berlebihan marah dia. Okey, apa nama tu, saratul, apa nama tu, kalam ke apa? Saratul ta'am. Saratul ta'am ni makan. Bukan tak boleh makan, tapi kalau cerita makannya jumpa, kat mana best nak ikan siakap dia, kedai mana dia terlalu sangat. Makan ni kita tak nak mengenyangkan, nak dapat kesihatan tubuh, makanlah. Tapi bila kata dah sampai suratul ta'am terlalu pula, jadi dalam martabat kisah nafsu amarah tadi, dia dah jadi zulmat lah. Nak menuju pada kegelapan. Suratul ta'am, suratul qalam, alam al-ghadab, al-ghibah, mengumpat, beradu domba, termasuk juga dalam sifat-sifat mazmumah. Jadi jalan riadah zikirullah kita al-qalbi itu tadi, dia membasuh secara tak langsung, membasuh. Okey, membasuh sampailah tuan-tuan tak niat nak basuh pun tak apa. Allah akan bantu kan. Dalam proses sudah wujud dah tu. Tuan-tuan mengerti kematiannya, bermunajatnya, berdoa dalam zikir khususnya tu dah siap tersedia step tu kan. Buat je, buat lama-lama tuan-tuan mengalami perubahan. Yang masalah sekarang ni ada amalan tu dah jazam dah. Di sana oleh ni kan, melalui jalan ni, tapi dia tak buat. Bila tak buat, disimpan oleh lelaki kertas, tak buat tu, itu tak ada perubahan lah. Mula dia kata, aku ni mula tak ada apa pun. Dia tak move lagi, tak bergerak, tak ada effort. Kan? Tak ada effort. Kemudian, dalam latifatul qalbi terkandungnya 2 bilik yang dipunyai oleh malaikat dan dipunyai oleh syaitan khannas. Okey. Yang ni bilik kanan ya, ada 2 bilik lah, kita bayangkan jantung dari 2 bilik kan. Itu secara rohani tasawuf lah. Bilik kanan terkandungnya apabila kita berzikirullah al-qalbi ni, zikir khususian satu amal tu, automatically dia akan memasukkan Allah Ta'ala akan dengan rahmat dan sifat rahman rahimnya, masuklah ia iman. Kekuatan iman itu akan masuk. Secara kita tak sedar kan, masuk. Kemudian mewujudkan Islam. Maknanya kita akan automatically mendorong untuk mengikut syariat Islam. Yang ketiga, dia akan menyatakan tauhid. Tauhid pula, tertanam tauhid tu. Kekuatan tauhid ini pegangan aqaid kita kan. Kita merasakan kita ni hanya bertuhankan Allah, jauh daripada segala sekalian nifak, anasir syirik, wa ima syirik jali, syirik khafi kan. Akan masuk pula makrifah.
Makrifat. Satu tu makrifat ni macam-macam lah. Dia punya pemahaman kan. Orang kata tolongan makrifat begitu. Banyaklah termasuk tersalah faham silat batin makrifat juga. Kadang banyak keadaan pengertian makrifat tu orang selagi kita tak dapat dalam bentuk zauqiyah dan musyahadah, kita tak akan faham. Kita hanya faham makrifat daripada pemikiran. Macam-macam masuk benda pengertian makrifat. Kadang-kadang saya makrifat tu sembang bagus, cerita makrifat begini. Tapi dia tidak berakhlak sebagaimana orang yang makrifah. Kenal Allah. Mengenal Allah ni cukup luas dia punya pengertian, cukup banyak tingkatan, cukup banyak bentuk-bentuk maqamat dia. Cukup banyak. Orang yang sabar macam mana makrifat dia. Orang yang orang yang duduk dalam makam-makam syukur macam mana makrifat dia. Orang yang makam yang syukur sabar redha macam mana makrifat dia kan. Jadi ada berbagai bentuk. Yang kita terima ujian tu Allah nak canai kita. Itu termasuk bab lain lah. Canai kan. Berbagai bentuk kaedah. Kemudian masuknya pula malaikat. Maknanya sifat-sifat kemalaikatan. Maknanya sifat kesucian. Malaikat, sifat malaikat yang mana tidak menggemari segala yang kotor-kotor, segala yang syahwat berlebihan. Dia akan masuk. Sifat-sifat kemalaikatan. Jadi terdorong kita tenang, kita rendah hati, tawaduk kan. Begitu. Kemudian bilik kiri pula terkandung 5 juga, akan masuk 5. Maknanya dia ada 5. Kalau kita tak buat pencucian, dia akan ready macam dalam tu. Hubur dunia, mencintai dunia. Orang yang tak duduk dalam jalan Alhamdulillah, dia selalunya akan cinta dunia. Susahlah cerita bab dunia ni kan. Kadang-kadang terlalu kejar dunia. Dapat 1 juta rasa cukup, besok tak cukup dah. Ambil nak rasa 2 juta, 2 juta tak cukup, nak 3 juta. Itu dalam hadis yang menyebutkan, nafsu manusia tidak akan puas. Wa imma diberi beberapa lembah emas, dia akan minta lagi. Seterusnya, orang yang dalam bilik kirinya pula terkandung nafsu amarah. Yang ini kedirian yang condong jauh daripada ketaatan. Jauh daripada sifat orang duduk ketaatan. Sifat yang ketiga, dalam bilik kiri terkandung pula syaitan. Yang membisik-bisik. Buat ini tak kena, orang ni kata, janganlah yang ni tak kena. Ada je sifat negatif je. Sifat negatif. Kalau kita tengok dalam, kita cerita bab kebaikan pun, kita tulis, mereka akan komen negatif, kata yang ni kata. Yang mana diri dia bisikan ni sampai orang jangan kita komen suka hati kan. Dia tidak ada pembahagi untuk menghalang dia daripada mengerjakan nifak dan keburukan kan. Imam apa pun tubuh dia bercakap pemburuk, menaik pemburuk, sangkaan jiwa pemburuk. Dia sebab syaitan dah duduk pot dalam tubuh dia kan, dalam hati qalbi dia. Kemudian hawa nafsu tu bergolaknya ke dorongan iradah dia kepada keingkaran. Apa benda pun dia suruh buat itulah, buat itu, ingkar pada jalan Allah kan. Kemudian duduknya iblis, iblis ni habislah. Yang ini kebongkakan wujud diri, takabur, yang ni membawa kepada ananiyah, keakuan yang menafikan sifat-sifat ketuhanan. Itulah. Kosong tidak manusia. Yang ni apabila berlaku begini, makna tanda-tanda lah dia punya hati dia tidak ada nur zikirullah. Jadi apabila kita menegakkan menjalankan amalan zikir khususnya ni di ujung qalbi kita ni, ujung jantung ni, maka yang 5 bilik kiri tadi akan dia terhapus secara sedikit demi sedikit berdasarkan kekuatan iltizam istiqamah amalan kita, insya-Allah. Okay, jadi ada sesi dalam lebih kurang lagi 5 minit ni, 5 minit ya. Kita tak sambung pertengahan peringkat. Jadi pencerahan teman tadi adalah fasa-fasa maratib hati orang yang dalam keadaan mubtadi. Ingat, mubtadi tu yang baru start, yang baru melangkah, yang baru nak mula. Dia mesti ada gangguan tu. Jadi nasihat teman, kata orang tu dalam pengamatan teman, pengalaman teman, teruskan saja. Dalam kitab Hikam ada menyebut
bahaya orang yang tidak mau berzikir, walaupun dia lalai, tetapi dia tetap teguh berzikir, lebih baik daripada orang yang ada amalan zikir tapi dia tak mau berzikir Allah. Dia biar dia baik lagi orang yang berzikir tapi tak khusyuk, tapi dia tetap berzikir. Dia cuba juga. Maka Hikam menyebut kedudukan orang tadi lebih baik walaupun dia tak khusyuk. Pada permulaan tu tak hudur, tak apa, teruskan saja. Daripada orang yang meninggalkan zikir langsung, tak ada zikir Allah langsung. Apatah lagi zikir jihad pun tak sebut. Zikir apatah lagi zikir qalbi kan. Zikir qalbi lagi dah dia punya jazbah dia untuk menegakkan zikir qalbi ni bukan calang-calang kan. Banyak dia punya laluan-laluan ataupun ujian-ujian halangan untuk kita menegakkan zikir khafi ni. Pasal zikir khafi dalam satu hadis menyebut zikir hati ni 70 kali ganda kedudukan dia daripada zikir jihad. Okey, zikir jihad ni kita tak betul, kita tak kata rendah tinggi ke apa. Tapi keadaan dia terhad. Zikir jihad ni kalau kita berzikir la ilaha illallah 1000 kali sampai satu tahap lenguh mulut. Dah lah lenguh lidah aku dah. Tetapi tidak berlaku dalam zikir hati. Apabila kita dapat menetapnya tahqiq zikir hati, dia akan on sendiri. Permulaannya dalam Syekh Junid Al-Baghdadi menyebut, aku menyangkakan aku berzikirullah. Selama ni aku berzikirullah. Waktu permulaan dia berzikir, dia rasa dia berzikir. Tetapi apabila Allah angkat dia daripada muqtadi tadi kepada mutawasid al-muntaha, barulah aku melihat, Syekh Junid kata, rupa-rupanya Allah yang menzikirkan aku. Nampak dah keadaan tu? Perbezaan. Yang tu tuan-tuan kena faham nanti. Dalam beramal kita akan faham. Jangan minta macam mana Ustaz, macam mana. Boleh teman bantu dorongan. Tapi kalau kita dengar saja dengan kalam nak cerita aja, buatnya tak. Macam kita bersembang tepi kopi je. Kan? Teman tak nak student teman tak buat. Walk the talk. Selalu teman cakap kan. Kena buat. Kita tak banyak sembang tinggi. Kita ni ada berapa percentage dia, 30 dalam bagi kalam, dorongan, ilmu, 70 tu buat. Kerja buat riadah kan. Begitu keadaannya. Jadi untuk lagi 5 minit, 2-3 minit ni teman buka sesi pertanyaan lah. Teman buka. Adik tu ada dalam speaker ni. Dengar ke suara teman? Dengar Ustaz. Tuan buka mic masing-masing, boleh buka mic. Dengar. Okay, siapa nak tanya boleh tanya InsyaAllah. Dengar Ustaz jelas. Kan? Soalan boleh ni ada 2-3 minit lagi ni, jangan sia-siakan. Ada 2 minit lagi. Kita terutama kalangan kawan-kawan yang baru. Jadi jangan sekali tidurlah tanya. Jadi macam mana? Jemput yang baru mana? Ada tak yang tanya? Adnan, Fairuz, Azman, Nizal, Faizal. Dengar suara tu mana? Dengar. Dengar. Mana dengar suara dia? Ya. Ada persoalan ke? Ada tanya banyak macam mana? Macam tak ada je Ustaz. Siapa? Ustaz kena buka mic baru dengar kami cakap. Kalau tidak dia tak dengar. Ustaz buka mic Ustaz? Dah Ustaz dah buka mic tu. Okey. Ada tangan tak ada ke? Tak ada Ustaz. Ada soalan Tak ada. Kalau tak ada, saya ada soalan Ustaz. Hadi jemput. Jawab Hadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ni berjaya kita dengan jayanya lah. Allah izinkan kita maju bersama. Jadi teman tak dengar macam mana? Mic buka tak? Ulang soalan teman tengah komputer. Baru nak tanya tu, belum telefon ni. Tadi ada masalah teknikal. Okey, jadi siapa yang bertanya tu tolong repeat balik. Adi Asmadi. Baik Ustaz, dengar Ustaz. Ya, sila.
Okey, siapa Pak? Sila. Friday kita lah. Okey, Adi. Okey, soalan Ustaz. Sila Cik Padi. Dalam tawajuh kali ni, Ya. dalam tawajuh kali ni, lepas je baca ila tamaksudi wa ridha kama turubi tu, terus Ya. mengingati kematian tu, terus hati saya menangis. Saya pun Ya. menangis sampai basuh janggut-janggut sampai habis. Ya. Cuaca dia hari ni sedih sikit. Bila hari ni ke? Hari ni, Saat tadi ke? Dia tawajuh tadi kan. Ya. Tapi Maknanya saya boleh tapi menangis sampai habis tawajuh. Ya. Okey, jadi soalannya? kenapa macam tu? Kejadian tu. Mari nampak gambar. Okey, jadi betul. Soalannya Ya. cuaca hati saya tu terlalu bersedih. Yes. Dia sebenarnya berlaku tu adalah kata orang tu laluan. Kebanyakan 99% bagi yang solid istiqamah berlaku. Kalau teman nak cerita tahu berapa teman boleh cakap lagi rasa macam nak tunjuk cerita dia je kan. Jadi berlakulah. Berlaku kita akan sampai haibah tu, sedih tu pasal rohani kita. Dia mempunyai sensor. Bila dia kata sense tu, dia dapat merasa mengecapi mengenal Allah tu, dia rasa, selama ni aku terlupa. Jadi dia akan mendorong jasad tu menangis. Kita sedih tapi tak tahu apa punca. Tapi itulah punca. Rohani sense, mana dia panca indera ada tangkap. Bila kita dapat rohani kekuatan tu, dia akan menangis tak esok-esok. Macam juga kita tuan-tuan kalau dah pergi Mekah, tuan-tuan pergi tengok Kaabah, Baitullah, tiba-tiba riba lain macam kan. Cuma apa saya pun nangis. Nak kena pukul, tak kena pukul. Jadi hati itu terpukul dengan ingatan kita kepada Allah. Kita dah berasa, aku ni selama ni jauh, aku ni selama ni tak taat, aku selama ni jahat, aku selama ni munafik. Kita akan rasa hina diri, rasa sedih yang amat-amat. Itu normal, tuan-tuan beruntung. Pasal apa tuan-tuan lalui itu jalan normal orang solid, orang yang menuju. Dia tak ada pergi ke sana, pergi ke sini. Tuan-tuan duduk dalam jalan solid, itulah laluan yang sampai. Itulah antara cuaca-cuaca hati. Bagus tu, bagus soalan daripada pertanyaan daripada atas pengalaman sendiri Cik Ismaili tadi. Memang comel semua tu. Bila berlaku tu, lama-lama dia akan berubah. Daripada kita haibah menangis, dia tak akan sampai dalam tahun pertama tu jarang lah pengalaman teman menangis. Satu wajib menangis. Tak. Dia akan berubah. Tuan-tuan tunggulah saat dia apa perubahan positif yang berlaku. Jangan risaulah, semua perubahan positif. Tapi dia melibatkan sir-sir ketuhanan. Rasa-rasa ketuhanan. Masa yang kita tuju ni menggali ni kanzan mahfiyun, kata perbendaharaan yang tersembunyi. Mana kata perbendaharaan tu macam satu harta maknawiyah yang tuan-tuan akan bongkar satu persatu. Teman takkan cerita lah, suspense sikit lah kan. Biar tuan bagi semangat dorongan kawan-kawan yang baru ni. Itu pun nama yang baru lama tu bagus. Dan sebab saya pun nak membawa kepada taqwa Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz penjelasan, sebab sebenarnya saya pun sedih pada Ustaz. Tidak, menangis tak masuk mikrofon, nak terdengar habis semua. Ustaz, Hidayah pun cakap benda yang sama macam Aidi Ustaz. Dia ada Hidayah, poin Hidayah. Ya. Dia pun ada tulis dekat mesej ni lah. Dia kata saya pun sama, nangis terisak-isak dia cakap. Ya, alhamdulillah. Dia tak ada voice kot sebab saya sampaikan apa yang dia cakap. Betul. Betul. Terima kasih. InsyaAllah. Memang benar. Begitu laluan. Laluan tu tuan-tuan akan, bagi yang belum dapat, tak ada apa. Jangan rasa, dia dapat, aku tak dapat, cuma pula. Dia tak lah. Maknanya, jadikan itu sebagai, aku pun nak tahu kenapa. Aku pun nak berusaha teguhan, rajin. Bagus, tuan-tuan. Dah capai tu, dipanggil makam apa, mana lupa lah. Duduk taubat. Taubat maknawiyah ni ada beberapa lapis lah. Menangis, menyesal. Tetapi ada kalanya kita tak dapat tahu punca dia. Kita menangis aja. Tapi itulah rahsia. Ustaz, saya ada soalan. Sila.
Dia kalau macam apa yang macam Abang Eddie dan sahabat lain lalu itu di luar tawajuh pun boleh jadi macam tu. Dia rasa nak menangis tapi tak tahu punca. Kadang air mata tak keluar pun. Itu pun sama. Ya, itu ada tapi jangan buat selalu. Lagi tengah makan kedai buat ni apa nama tu iklan yang awet ke apa kan. Tapi orang yang dalam jalan ni dia boleh kontrol. Teman pernah berlaku dengan bawa kereta rasa dada nak meletup tu pasal. Tak rasa nak tempik tu. Allah akbar la ilaha illallah, rasa nak tempik. Tapi orang dalam kita sangat kepada jalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni dia banyak mengunci lidah ke langit. Kadang-kadang dia kulum punya batu, dia nak mengelakkan bercakap. Pasal apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah pemegang sir Rasulullah SAW, rasa-rasa ketuhanan. Jadi begitulah keadaan ni. Kadang-kadang kita mencapai kedudukan makam taubat tu, kita nak rasa macam begitulah, macam tuan-tuan apa ni Cik Ilmadi dengan Cik Hidayah tidak lalui kan. Kadang-kadang yang itu dah kata kalau boleh dia boleh kontrol, kat luar dia boleh kontrol lah. Jangan pasal apa dia mendatangkan fitnah. Dia kata Al-Majnun dah gila ni kan. Mungkin dalam konteks ini kita tak nak je kita ada kategori majzub dan majnun membawa kepada fitnah. Kan lainlah kita betul majnun masuk buat tanya rebutan tu ataupun jadi kisah insan terpilih tu tak apalah. Dia walaupun dia gila tapi dia buat kebaikan kan. Tapi kita tak naklah Allah angkat akal kita nak duduk dalam elok kan. Jalan salih dengan meniti. Al-majzub ditarik terus. Itu bezalah. Banyak cerita dapat majzub. Itu dalam kesimpulannya jawapan teman itu adalah normally maknanya jalan sunnatullah bagi orang yang duduk di jalan salih at-taqarrub ila Allah. Itu normal. Alhamdulillah. Lagi ada ya. Lagi tak soalan kawan-kawan? Ada ke? Tanda masih dah cukup ni. Masih dah Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Okey. Ya, Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal apa sanad dan tasbih 100 kan? Ya. Kalau kita gunakan tasbih yang 1000 tu ada beza ke Ustaz? Ataupun kita tak mengikut sanad sebenarnya? Macam kata orang tu Honda bagi teman pakai nisbah. Honda bagi rim 16 original. Tiba-tiba kita datang itu rim 18. Calculation calibration dia dan bila kita bawa kereta tu ada beza tak ada beza tuan-tuan fikir. Faham. Kan? Tu kadang-kadang kita suka sendiri sport rim lebar apa melanggar lubang goncang macam-macam kan. Jadi bagi permulaan ikut saja. Tapi yang telah ditetapkan. Okey, baik. InsyaAllah Ustaz dapat. Apa lainlah. Gitulah. Ya. Terima kasih Ustaz dapat. Ya, alhamdulillah. Apa ada macam distorted ni tu? Ada. Dia suara berulang belakang. Belakang. Tak apa, ingat ada orang nak tanya. Jika tak ada soalan Ustaz boleh ni lah. Ada lagi ke? Ada Ustaz. Kita baca doa lepas tu kita ambil gambar satu lah. Doa haji kita doa. Saya. Haji ya. Boleh. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي العظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين عافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتعالى الموتنا اللهم حاول علينا في سكرة الموت ونجاة من الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت وانصرنا على القوم الكافرين Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, kita menjadikan bersyukur padamu ya Allah.
di malam yang mulia ini, ya Allah, kami berkumpul untuk menghadiri malam tawajuh yang dibimbing oleh yang bagi Ustaz kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, semoga Engkau berkati kami, ya Allah, khususnya guru kami Ustaz Ahmad Azli, ya Allah. Engkau tinggikan derajatnya di sisimu, ya Allah, tinggi-tinggi, ya Allah, yang terbaik-baiknya, ya Allah. Engkau Ustaz Ali dan kali keluarganya dirahmati, diberkati, sentiasa dalam sihat dari dunia hingga jannah, ya Allah. Ya Allah, Engkau berhatilah kami semua ahli-ahli tawajuh, ahli keluarga kami, ya Allah. Dan juga umat Islam, ya Allah, di negara Malaysia, ya Allah. Berilah pun taufik hidayah kami selalu kerana beriman, ya Allah. Memudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Janganlah kami bimbing kepada mereka ada segala kejahatan dari kemuka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu apa yang mohon dari baginda Rasulullah SAW, dan kami mohon jauhkan daripada apa yang dimohon dari baginda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum. Inna wa minkum taqabbal ya. Saya ambil gambar ni, Ustaz. Untuk semua ahli tawajuh, insyaAllah ya, lepas tawajuh macam biasa, sebab saya rasa semua ahli-ahli yang bisa tawajuh dah kan. Yang online pun orang lama kan tak ada penambahan dah, Haji. Tolong buka skrin, siapa yang off screen tu? Care. Sila jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jadi tak ada orang baru kan, yang ahli baru ni kan? Semua orang lama kan, yang pernah tawajuh kan. Okay, jadi macam biasa ya, insyaAllah. Care tak ada on. Okey. Adab dengan guru. Kena buka. Okey. Dah standby? Belakang ni. Buat dengan ni. Tunggu Ustaz dia. Ya. Ada bar ni untuk belakang. Boleh. Kalau kita main lengkang. Ustaz aja kerja kamera sikit. Okey. Boleh duduk belakang. Betul. Belakang kursi. Kaedah dengan anaknya. Iwan. Okey. Upload tu sikit. Ada Adnan Adnan boleh buka kamera Adnan? Adnan buka kamera. Adnan buka kamera. Line dia tak kuat dia kata tadi. Okey, tak apa. Okey, satu. Ready? Kejap tunggu Adnan, dia tengah setting. Kamera. Okey. Okey tu 1, 2, 3. Sekejap satu lagi. Satu, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih semua. Okay. Apa lagi semua? Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz semua. Assalamualaikum.